Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa biar anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta lingkungan anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk itu semua, insyaAllah. Okey, jadi seperti yang semua sedia maklum, semalam belanjawan negara bagi tahun 2023 telah pun dibentangkan. Okey, selepas pembentangan belanjawan ini sehingga kepada sesi malam dan sebagainya, sesi malam maksudnya malam lah, okey kan, ramailah yang orang kata meluahkan rasa kekecewaan di ruangan media sosial ataupun secara peribadi kepada saya berkenaan dengan belanjawan yang telah pun diumumkan. Okey, antara perkara yang paling mengecewakan mereka adalah kerana apabila tidak ada sebarang perkara yang berkaitan dengan wang pengeluaran yang berkaitan dengan KWSP lah, tetapi hanyalah disebut berkenaan dengan pertambahan sebanyak RM500 bagi mereka yang bagi kurang daripada RM10,000 yang berusia 40 tahun sehingga kepada 55 tahun. Selain daripada itu, tidak ada sebarang sebutan berkenaan dengan KWSP, melainkan dana daripada KWSP digunakan untuk membantu syarikat-syarikat yang baru nak orang kata naik ni sebagai satu pelaburan lah untuk KWSP. Itu ada disebutlah selain daripada berkenaan dengan tambahan RM500. Jadi di sini apa yang saya boleh nyatakan adalah perkara ini memang sudah pun dijangkakan kerana dalam belanjawan negara, tak kisahlah pada tahun bila pun, belanjawan ini adalah yang melibatkan wang hasil daripada pendapatan negara dari cukai dan juga sebagainya. Jadi kita boleh katakan wang itu sebagai wang negara ataupun wang daripada kerajaan. Jadi KWSP ni pula, dia bukan wang negara, dia bukan wang daripada kerajaan, dia bukan wang daripada hasil cukai, tetapi dia adalah wang caruman, dia adalah wang milik pencarum KWSP. Di situ ada bezanya. Dan untuk KWSP ni, dia memang sebenarnya tidak akan melalui pun fasa di dalam parlimen untuk orang kata sebarang pengeluaran dan sebagainya, melainkan jika nak dibentangkan berkenaan dengan perubahan akta bagi pengeluaran, nak dibuat pengeluaran tambahan, contohnya untuk mereka yang dah tidak aktif mencarum dan sebagainya, itu mungkin akan dimasukkan dalam akta dan akan dibentangkan di dalam parlimen. Selain daripada itu, memang dijangkakan, memang sudah diketahui bahawa ianya tidak akan dibentangkan di dalam parlimen dan tidak akan disebut langsung. Okey, kekecewaan yang kedua adalah apabila kerajaan sebelum ini melalui Perdana Menteri ke-10 dan juga Menteri Ekonomi telah pun menyatakan bahawa pengeluaran KWSP bukanlah jalan pilihan pihak kerajaan, tetapi kerajaan akan orang kata memberikan satu bantuan yang baru kepada mereka yang terkesan, kepada mereka yang layak. Namun kita menantikan dan orang kata apabila mereka menyatakan kenyataan tersebut, seolah-olah ianya akan dibentangkan di dalam belanjawan. Namun di dalam belanjawan tidak ada sebarang pun bantuan baru kepada golongan yang terkesan, melainkan pertambahan bayaran bagi mereka yang layak menerima sumbangan tunai rahmah yang mana daripada golongan kategori isi rumah yang berpendapatan tidak lebih daripada RM2,500. Dan jika mereka ini berada di dalam data e-kasih, mereka akan memperolehi voucher untuk pembelian barang bernilai RM600 yang menjadikan jumlah keseluruhan mereka akan perolehi daripada sumbangan tunai rahmah adalah RM2,500 dan juga RM600 daripada voucher yang akan diberikan oleh pihak kerajaan. Itu saja pertambahanlah menjadikan total berjumlah RM3,100. Jadi berbanding dengan belanjawan yang diumumkan sebelum parlimen dibubarkan, memang pada waktu itu ada penstrukturan semula bagi penambahan bayaran untuk bantuan keluarga Malaysia pada ketika itu. Tetapi selepas parlimen dibubarkan, belanjawan itu tidak lagi orang kata menjadi belanjawan yang akan dilaksanakan, dibentangkan belanjawan baru dan tidak ada sebarang penambahan bagi kategori-kategori yang lain, melainkan mereka daripada kategori isi rumah berpendapatan RM2,500 ke bawah. Dan ini adalah perkara yang juga amat menyedihkan kepada ramai rakyat Malaysia, terutamanya sekali daripada pencarum KWSP yang menantikan info-info berkenaan dengan pengeluaran daripada KWSP. Okey, yang ketiganya adalah berkenaan dengan
kekecewaan juga daripada pencarum. Yang ini saya nak betulkanlah untuk mereka yang menonton video ini, kerana apabila kita menonton belanjawan negara dan sebagainya, kita akan bercakap asyik-asyik penjawat awam je, bonus RM700, bonus Aidilfitri dan sebagainya, semua penjawat awam, semua penjawat. Kita kena faham, sebab penjawat awam ni bos dia adalah kerajaan. Jadi belanjawan ni pula salah satunya dia akan, daripada kerajaan pula, dia akan memberikan kepada pekerja dia lah. Kita bukan bekerja kepada kerajaan. Macam saya bekerja dengan institusi tertentu. Jadi majikan saya, bos saya adalah institusi berkenaan. Orang yang bekerja dengan bank, bos dia adalah bank. Orang yang bekerja di kilang, bos dia adalah kilang tersebut. Jadi takkanlah seorang bos kilang nak bagi bonus kepada seorang doktor di hospital ataupun seorang guru di sekolah awam, sebab dia bukan guru atau doktor tersebut, bukanlah pekerja mereka. Jadi memang ini adalah perkara yang bukan biasa, tapi memang adalah satu perkara yang patut, kerana pejabat awam ni adalah pekerja kepada kerajaan, dan sudah tentulah inisiatif kebanyakan juga akan memihak kepada pejabat awam. Ini adalah satu perkara yang biasa, lumrah, bergantung kepada majikan masing-masing. Nasib kita, majikan kita majikan swasta, ada yang berkira, ada yang tak bagi, ada yang bagi okey, ada yang bagi banyak dan juga sebagainya. Dan yang keempat adalah pada belanjawan kali ini juga dilihat lebih banyak dinyatakan berkenaan dengan cadangan, dinyatakan berkenaan dengan bebanan, hutang dan juga sebagainya berbanding dengan belanjawan sebelum ini. Jadi saya pun kurang pasti sebenarnya kenapa perkara itu perlu dinyatakan, mungkin nak menyampaikan maklumat kepada rakyat dan sebagainya, ataupun nak bagi hint bahawa kita tak boleh buat tambahan untuk orang kata bayaran bantuan, tambahan untuk STR disebabkan hutang-hutang negara yang telah bercecah 1.2 trilion. Wallahu alam. Tapi kelihatannya mesejnya adalah seperti sedemikian, kerana banyak perkara ataupun peruntukan telah pun ditarik ataupun dikurangkan. Lebih tepat sekali dikurangkanlah. Contohnya peruntukan kepada Kementerian Pendidikan, yang mana saya baca kalau sebelum orang kata Parlimen dibubarkan, peruntukannya adalah sekitar, kalau tak salah saya, 55.8 bilion ringgit. Tetapi apabila sekarang ini 55.6 bilion ringgit, kekurangan 0.2 bilion ataupun lebih kurang 200 juta ringgit. Maksudnya ada pemotongan disebabkan isu-isu hutang negara dan sebagainya. Jadi nak bagi tahu yang negara sedang mungkin dalam keadaan yang tenang, yang dalam keadaan mudarat, jadi tak bolehlah nak diberikan bantuan-bantuan baru dan juga perkara-perkara yang lain. Jadi mesej ini semua cuba disampaikan melalui belanjawan kepada rakyat. Pada saya ianya adalah satu perkara yang saya boleh lihat dari segi sudut positif. Yang pertama, apabila saya menjelaskan ini, mungkin anda akan faham bahawa wang KWSP itu bukan wang kerajaan, ianya adalah wang pencarum, dan kerajaan tidak akan menyebut pun berkenaan dengan sebarang pengeluaran di dalam bajet bagi belanjawan negara tiap-tiap tahun. Jadi sebenarnya kesukaran kerajaan juga untuk memberikan sebarang bantuan baru kepada rakyat secara menyeluruh ataupun kepada golongan-golongan yang terkesan, dan mereka hanya meletakkan kepada golongan isi rumah berpendapatan 2,500 ke bawah, menjadikan satu modal kepada kita untuk kita meneruskan perjuangan, meneruskan tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar, kerana sekarang ini kerajaan tidak memberikan sebarang bantuan tambahan, yang mana mungkin mereka yang kita tahu apabila diletakkan nilai 2,500, kalau isi rumah itu berpendapatan RM2,500, bayangkan disebabkan tambahan RM1 saja, dia tak dapat voucher e-kasih bernilai RM600, yang mana STR dia pun tak dapat RM2,500. Bayangkan hanya beza pendapatan yang kata RM1. Kalau kata 1 sen pun, kalau kata pihak lembaga hasil betul-betul mengikut julat pendapatan sehingga 2,500, kalau orang tu pendapatan dia 2,500 1 sen, dia tak rounding kepada kosong, ataupun 2,510 sen, dia takkan dapat. Sedangkan pendapatan bulanan dia sebulan adalah lebih 10 sen sahaja berbanding dengan orang yang mendapat gaji RM2,500. Tapi orang yang gaji RM2,500 ni dia akan dapat ekstra RM600 dalam bentuk voucher e-kasih. Tetapi yang lebih 10 sen ni dia tak dapat apa-apa pun tambahan. Jadi sebab itu ianya akan menjadi satu modal tambahan kepada kita untuk meneruskan perjuangan ini, dan juga kita akan menyampaikan banyak mesej selepas ini berkenaan dengan
kesusahan yang dihadapi oleh pencarum, terutamanya sekali bagi mendesak kerajaan supaya kalau kerajaan kata sukar sangat nak berikan bantuan, dia kata nak cari tapi dia tak boleh bagi. Jadi kesudahannya untuk penyelesaian jangka pendek ataupun jangka masa panjang untuk pencarum KWSP, benarkan dulu mereka ini mengeluarkan wang jaruman mereka, terutama sekali kepada golongan yang tidak aktif pencarum. Bagi orang yang bukan daripada pencarum ataupun yang tidak pencarum, penjawat awam dan sebagainya, itu adalah tanggungjawab kerajaan pula untuk mencari satu penyelesaian ataupun satu mekanisme yang baru untuk membantu mereka ini. Jangan disebabkan orang kata perasaan tertentu dan sebagainya daripada pencarum sehinggalah kepada mereka yang tidak pencarum ini semuanya nak dikorbankan sekali. Sedangkan dalam masa sekarang setidak-tidaknya kerajaan boleh menyelamatkan pencarum dulu, sebab pencarum dia ada simpanan caruman KWSP mereka, dan bagi mereka yang tidak ada caruman ni, kerajaan juga harus perlu bertindak segera untuk membantu mereka. Tetapi janganlah diheret semua sekali untuk kononnya dicari satu bantuan ataupun penyelesaian yang baru, yang mana sehingga setakat ini kita masih lagi belum mendengar ataupun kita masih lagi belum melihat sebarang bantuan yang boleh menyelesaikan orang kata masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang ini. Jadi kepada pencarum semua, jangan risau, jangan berputus asa. Banyak strategi yang sedang dirancang berdasarkan apa yang saya tahu. InsyaAllah kita akan terus menuntut pengeluaran KWSP secara bersasar ini. Itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah atau sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan Facebook saya Firdaus Selamat, di ruangan YouTube saya Firdaus Selamat channel Firdaus Selamat, ataupun di TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.